saya bawa kepada cerita peruntukan kepada pembangkang dan siapa sebenarnya yang menipu. Okey. Keluar. PN tolak MOU peruntukan pembangkang. Pembangkang telah membuat ketetapan menolak MOU daripada kerajaan menurut berkaitan dengan peruntukan kepada ahli parlimen. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata keputusan itu berdasarkan pada 4 sebab. Pertama, dia kata ia bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, bertentangan dengan nilai budaya, moral, agama dan boleh ditafsirkan dan disalahguna sebagai mengongkong kebebasan. Kami telah menerima 2 set draft MOU daripada kerajaan berkaitan dengan peruntukan, iaitu di antara kerajaan Malaysia dan PN serta di antara kerajaan Malaysia dengan semua ahli parlimen PN. Bagaimanapun kami membuat ketetapan menolaknya kerana beberapa syarat dikenakan dikuatiri boleh menjejaskan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera yang dijamin di bawah perlembagaan persekutuan. Okay, dia kata, masa cerita, tengok perlembagaan ini kami tolak kerana dia boleh menghapuskan hak orang Melayu. Tuan-tuan, ini sebelum benda ini didedahkan. Sebelum benda ini didedahkan, saya tunjukkan pada tuan-tuan Memorandum of Understanding tersebut. Ini lampiran A, saya tunjuk. Okay, saya takkan go through one by one lah. Tuan-tuan boleh pause, baca sendiri, pause, baca sendiri. Okay, saya dah baca dah. Okay, alright. Tempoh kuat kuasa. Okay. Okay, tempoh kuat kuasa ni tak penting sangat. Obligasi ahli parlimen. Okay, menambah baik kedudukan. Okay. Alright. Tuntutan. Okay, ni boleh baca sendiri. Okay, saya berhentikan lama sikit kat sini. Okay. Tujuan kebencian dan hasutan kebencian mengenai isu bangsa, agama dan raja-raja. Ahli parlimen tersebut mengakui mengisytihar bahawa perlembagaan Malaysia persekutuan dan di sistem demokrasi yang diamalkan Malaysia adalah berasaskan prinsip maruah dan kesaksamaan. Okey. Semua manusia dan semua rakyat Malaysia punya peranan untuk mempromosi dan menggalakkan penghormatan dan pematuhan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi tanpa mengira bangsa, agama, budaya dan juga agama. 2 kali agama kat sini. Ahli parlimen tersebut selanjutnya mengakui dan mengisytihar bahawa perlembagaan persekutuan dan sistem demokrasi adalah berdasarkan prinsip dilahirkan bebas dan sama dan saksama, bermaruah dan mempunyai hak asasi dan kebebasan tanpa sebarang perbezaan dari segi bangsa, warna kulit, etnik dan juga agama. Okay, so tuan-tuan boleh pause sendiri. Right. Obligasi kerajaan persekutuan. Right. Ketelusan dan ketidakrahsiaan perpakaian undang-undang. Okay. Ini adalah lampiran A. Ini adalah lampiran B. Di antara kerajaan Malaysia dan juga Perikatan Nasional. Okey. Mukadimah dia. Alright. Tuan boleh baca. Tempoh kuasa. Obligasi dia. Menambah baik kedudukan dan peranan ahli parlimen pembangkang yang berwibawa. Okey. Alright. Semak dan imbang. Yang ni, yang dia petikaikan, dia kata macam ni. Dia kata, PN mengakui dan mengisytiharkan bahawa perlembagaan persekutuan adalah berasaskan prinsip maruah dan kesaksamaan. Dia kata, kesaksamaan semua manusia. Malaysia punya peranan untuk mempromosi, menggalakkan penghormatan tanpa mengira bangsa, agama, budaya dan agama. Dia ulang balik. Okay, dia kata macam tu. Okay. Saya nak ulas benda ni, tuan-tuan. Ini sama juga. Ini lampiran B. Dia kata disebabkan, dia kata kita tak payah tengok bangsa, kesaksamaan antara bangsa, agama, budaya. Tuan-tuan, sejak bila itu bercanggah dengan perlembagaan? Tidak ada di dalam memorandum itu mengatakan bahawa memorandum ini akan menghapuskan hak Melayu. Tak ada. Dia kata sebaliknya, memorandum itu menyentuh soal apa, tuan-tuan? Bahawa pentingnya, the prerequisite, asas utama kepada perjanjian ini adalah perlembagaan. Dan di dalam perlembagaan itu menyentuh tentang apa, tuan-tuan? Tentang orang Melayu dan juga hak orang Melayu. So, tak perlulah nak ulang balik benda tu, kita pun faham. Alright? So, saya tanya pada bukan ChatGPT, saya baca pada AI. Apakah tujuan kedua-dua MOU ni? Dia kata. Tujuan kedua-dua MOU ini
adalah untuk meningkatkan kestabilan politik di Malaysia dengan menggariskan komitmen kedua-dua belah pihak iaitu kerajaan dan pembangkang. Tempoh kuat kuasa daripada tarikh ditandatangan atau sehingga pembubaran Parlimen pada ke-15 atau 19 Disember 2027 yang mana terdahulu. 19 Disember 2027 adalah tarikh akhir Parlimen dibubarkan. Apakah obligasi ahli Parlimen dan juga Perikatan Nasional? Kedua-dua dokumen menggariskan tanggungjawab ahli Parlimen atau blok pembangkang untuk bertindak sebagai semak dan imbang yang bertanggungjawab, menghindari ucapan kebencian dan mematuhi prinsip-prinsip etika tertentu. Kerajaan pula memberi layanan yang sama rata kepada ahli pembangkang termasuk akses kepada sumber dana pembangunan kawasan Parlimen setelah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti mengemukakan penyataan harta dan menandatangani prinsip etika. Arti kata, tidak boleh membuat ucapan yang menimbulkan kebencian kaum, kebencian bangsa dan juga kebencian tentang raja-raja. MOU akan terbatal sekiranya salah satu pihak gagal memenuhi obligasinya. Okey. Alright. Kesimpulan kedua MOU mencerminkan usaha untuk memupuk kerjasama antara kerajaan dan juga pembangkang. Okey, saya tanya soalan dengan chat. Saya tanya. Saya dah baca tapi saya nak tanya. Saya tanya. Berdasarkan kandungan. Alright. Saya tanya ChatGPT. Bukan ChatGPT, saya tanya Gemini. Saya tak pakai ChatGPT tadi. Berdasarkan kandungan kedua dokumen tersebut, saya tanya, adakah dokumen ini bertentangan dengan nilai budaya, moral dan juga agama? Berdasarkan kandungan kedua dokumen tersebut, tidak ada bukti yang menunjukkan dokumen ini bertentangan dengan nilai budaya. Tentang nilai budaya, MOU ini tidak mengandungi sebarang klausa yang boleh ditafsirkan sebagai bertentangan dengan nilai-nilai budaya Malaysia yang pelbagai. Sebaliknya, ia menggalakkan kerjasama dan dialog antara kerajaan dan pembangkang yang merupakan aspek penting dalam budaya politik yang matang dan demokratik. Sementara di dalam moral, MOU ini menekankan kepentingan integriti, etika dan tabik urus yang baik yang semuanya selaras dengan prinsip moral yang diterima secara meluas. Ia juga menggalakkan ahli Parlimen untuk menghindari ucapan kebencian dan fitnah yang bertentangan dengan nilai moral. Adakah pembangkang nak sekarang ini supaya senang nak fitnah? Jadi mereka tolaklah. Susah nanti nak fitnah, tuan-tuan. Macam tu ke? Agama, MOU ini tidak menyentuh sebarang isu agama dan tidak mengandungi sebarang klausa yang boleh ditafsirkan sebagai menjejaskan kebebasan beragama atau mempromosikan diskriminasi agama sekalipun. Okey. Alright. Adakah dia mengongkong kebebasan? Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya salah guna kuasa atau pengongkongan kebebasan. Ini tuan-tuan boleh baca sendiri nanti. Baik, saya ada satu dokumen yang ditulis oleh PAS. Right? Penolakan MOU dengan kerajaan. Okay. Okay. Saya tak boleh baca penuh penolakan MOU ni. Tetapi kenyataan dikeluarkan oleh pemuda PAS. Dia mengatakan kenapa mereka menolak MOU tersebut. So saya tanya, berdasarkan dokumen yang diberikan dalam Parian AB, kenyataan pemuda PAS itu adakah tepat? Okay, adakah tepat? Alright, adakah tepat kenyataan pemuda PAS ini? So, chat menjawab, berdasarkan dokumen yang diberikan, kenyataan tersebut sebahagiannya tidak tepat. Okey, kita tengok mana yang tepat tadi. Yang tidak tepat, kenyataan tersebut mengatakan MOU memaksa Perikatan Nasional mempengaruhi hak sama rata tanpa mengira agama dan bangsa yang boleh menjejaskan kedudukan agama Islam dan hak-hak Bumi Putera. Namun, dokumen-dokumen tersebut tidak mengandungi klausa sedemikian. Tepatnya, kenyataan tersebut menyoroti kebimbangan tentang potensi pengongkongan kebebasan bersuara yang mana klausanya bangkangan yang sia-sia. Itu je. Bangkangan yang sia-sia. Yang ni terlalu umum mungkin. So, kalau sekiranya nak dibangkang, yang tu boleh ubah. Bangkangan yang sia-sia. Apa maksud sia-sia? Apa maksud sia-sia? Kesimpulannya, kenyataan tersebut menyuarakan kebimbangan yang sah tentang potensi pengongkongan, tetapi ia tidak tepat dalam menggambarkan kandungan MOU berkaitan isu bangsa dan agama. Kalau dia orang rasa mengongkong
part mengongkong tu, argue lah. Tetapi bila dia orang highlight kan, nanti akan terhapuslah apa orang kata kita punya hak Melayu kita, hak Islam kita. Dekat mana di dalam MOU itu? Sila tunjukkan, wahai pemimpin PAS dan juga pemimpin Bersatu. Dekat mana disebut? Sebab itu timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof hari ini telah mendedahkan dokumen tersebut. Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof mendedahkan kandungan MOU kerajaan mengenai peruntukan pembangkang setelah PN membuat keputusan sebelah suara menolak draft tersebut. Hari ini telah didedahkan. Dan Fahmi Fadzil berkata, pembangkang tolak MOU tak bermaksud rundingan tamat. Tindakan pembangkang menolak MOU mengenai peruntukan tidak beri rundingan tersebut tamat. Menteri Komunikasi berkata ini kerana kerajaan sentiasa bersiap terbuka untuk mengadakan kerjasama dengan pihak pembangkang. Kita highlightkan tuan-tuan. Saya kata tadi tak ada pun istilah menghapuskan hak Melayu, Islam, Bumiputera. Tak ada di dalam MOU tersebut. Saya dah tunjukkan MOU tersebut pada tuan-tuan. Masa tengah view saya ni boleh pause satu-satu, boleh baca satu-satu. Tidak ada. Cuma umumnya secara moralnya, hak yang sepatutnya berhak, kita berikan hak berhak. Tidak patut menjebarkan unsur-unsur fitnah dan kebencian. Kenapa yang itu PN takut? Sebab tuan-tuan, itu modal mereka. Kita dengar ucapan Hadi Awang tadi kan. Inilah dia munafik di zaman awal Madinah. Menghapuskan royalty. Saya kata siapa yang menghapuskan royalty? Tahun bila royalty dihapuskan tuan-tuan? Tahun bila royalty dikatakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di dalam Parlimen tak layak dapat? Dia kata MOU, peruntukan pembangkang tidak diberikan. Kita beri peruntukan pembangkang. Mereka yang tolak. So soalan saya, siapa yang munafik sebenarnya? Soalan saya, siapa yang munafik sebenarnya? Jadi benda ini, dia orang tak tahu macam mana nak main. Dia orang pusing dan pusing dan pusing dan pusing. Dia kata kalau berani dedahkan MOU tu. Hari ini dah didedahkan. Saya dedahkan. Tuan-tuan sendiri tengok pendedahan saya tentang kepada MOU tersebut. Tak ada selindung-selindung. Tuan-tuan boleh baca MOU tersebut. Tuan-tuan boleh baca MOU tersebut. Tak dapat pun pada PDF, tuan-tuan boleh pause video saya, bacalah MOU tersebut. Kan? Kat mana? Siapa yang munafik sebenarnya? Saya nak tanya tuan-tuan ni. Kalau dia kata, mengambil hak itu sebagai munafik. Hak itu dimasukkan zaman kamu memerintah. Tidak memberi peruntukan. Kita peruntukan, kamu tolak. Jadi sekarang ni, kamu tolak, kamu tak beri peruntukan, kamu ke yang munafik? Adakah kamu sekarang ni campak taik tu ke muka kamu sendiri? Kita bercakap soal moral, tuan-tuan. Tadi dalam ceramah tu bagus. Saya dengar ceramah Tuan Guru Haji Hadi kita. Ayat Quran, hadis. Oh, bagus. Ceramah yang baik. Tapi setiap kali saya dengar, bila saya dengar makin ceramah tu makin lama, saya terbayang dia bercakap kepada diri dia sendiri. Dia bercakap kepada pemerintahan dia sendiri. Dia bercerita tentang negeri dia sendiri. Tak mampu menyediakan kemudahan asas. Masalah sosial yang semakin bertambah di negeri Kelantan dan juga Terengganu serta Kedah. Kan? Masalah judi yang tertinggi di Kota Baru. Seluruh tertinggi di di negeri Kelantan adalah di Kota Baru. Masalah penggunaan bahan-bahan terlarang. Pemuda Melayu kita yang hisap DADAH, saya telah sebut kat dalam TikTok, nanti kena ban. Penggunaan barang-barang terlarang di negeri Kelantan yang juga Terengganu yang semakin tinggi. Masalah sosial, masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Saya tak cerita lagi masalah bunuh diri, tuan-tuan. Negeri mana yang paling tinggi? Dia kata negeri Selangor yang paling tinggi is. Per kapita negeri. Selangor ada 6 juta penduduk. Terengganu Kelantan ada 1-2 juta penduduk je. Kita ambil average dia. Kalau ambil jumlah memanglah Selangor paling tinggi. Tapi penduduk Selangor ada 6 juta. Penduduk kamu ada 1 juta. Tapi paling utama, kenapa berlaku? Tak kisahlah. Kononnya negeri paling bersih, negeri paling baik, negeri paling hebat. Tak ada judi, tapi judi haram tu masih ada. Judi online tu masih tinggi. Kenapa? Adakah kamu gagal mendidik penduduk negeri kamu sendiri? Atau kenapa orang buat masalah sosial? Sebenarnya masalah sosial ni, in correlation paling tinggi sebenarnya masalah ekonomi, tuan-tuan. Orang berjudi bukan sebab dia nak berjudi. Sebab dia nak duit cepat.
Dia bekerja, tak dapat pendapatan tinggi. So, apa dia buat? Dia berjudi lah. Dia berjudi. Nak keluar daripada negeri dia tak mampu. So, dia keluar. So, bila dia stres, dia isap dadah. Aku dah sebut dah. Kan? Bila dia stres, dia ni tak boleh nak dapat pendapatan, dia buatlah benda-benda yang terlarang. So, kalau dia ada pekerjaan, gaji dia okey, dia tak buat semua tu. Buat apa? Dia kata, buang masa dia. Buang tenaga dia. And the worst thing is, moral kita cerita. Dia nak cerita moral. Kan? Kita nak cerita moral ni tuan-tuan. Saya nak cerita sikit. Saya nak bawa kenyataan PAS Perlis. Setiap organisasi dan kerajaan perlu melalui pelbagai cabaran dalam pentadbiran dan kejayaan mengurus kemenangan dengan cara yang tepat. Saya tak nak ambil full. Lebih parah, pentadbiran yang seharusnya bersifat musyawarah dan perbincangan bertukar menjadi pentadbiran diktator yang menafikan hak stakeholder pemegang taruh kemenangan. Majlis Syura Ulama yang dipimpin oleh Datuk Hashim bin Jassin telah merangka sistem pentadbiran yang baik dengan menghubungkan peranan kerajaan dan parti. Sebuah kerajaan tidak boleh lari daripada dasar parti kerana kemenangan yang membolehkan sesebuah kerajaan terbentuk adalah hasil usaha di Kelantan telah terbukti berjaya, tetapi ia tidak dilaksanakan secara serius di negeri-negeri lain. Malah ada di kalangan pemimpin yang mengaitkan parti menguasai kerajaan adalah sebagai model komunis. Ada di kalangan mereka yang menyatakan bahawa parti menguasai kerajaan sudah tidak relevan. Mereka menggambarkan konsep parti menguasai kerajaan adalah buruk dan tidak baik sebagai alat untuk mereka bebas berkuasa tanpa acuan. Malaysia PAS. Kualiti kepimpinan sebuah kerajaan mempengaruhi PAS pusat dan badan perhubungan. Hari ini kita melihat kepimpinan kerajaan gagal dikawal selia oleh PAS pusat dan badan perhubungan. Sehingga akhlak dan asas kepimpinan Islam yang sepatutnya dipegang oleh kepimpinan PAS telah terabai. PAS pada masa lalu mengawal selia kualiti kepimpinan dengan sangat ketat kerana mereka percaya bahawa kualiti kepimpinan adalah prasyarat kemenangan. Dalam sejarah PAS, tokoh seperti MP Hashim Gera digantung keahliannya hanya kerana berjoget, menunjuk betapa pentingnya menjaga kualiti pemimpin sebagai syarat kemenangan. Namun pada hari ini PAS semakin jauh dari asas tersebut. Terdapat pemimpin yang berkaraoke dipertahankan oleh ulama PAS, dan lebih menyedihkan lagi, ada pemimpin yang bersalam dengan wanita tidak dikenakan tindakan, bukan sekali tetapi berkali-kali. Okey, bukan sekali tetapi berkali-kali tuan-tuan. Apa dia berkali-kali? Kemudian Dewan Ulama PAS pun menjawab. Dia kata apa? Kejap. Dia kata apa? Dewan Ulama PAS kata apa? Buat untuk dakwah. Ketua Dewan Ulama PAS pertahan Sanusi berkaraoke di tengah malam dengan wanita. Kan? Perbuatan timbalan Pesuruhjaya PAS Kedah Datuk Muhammad Sanusi berkaraoke dengan seorang wanita disifatkan partinya sebagai berdakwah. Berdakwah tuan-tuan jangan salahkan. Mengejutkan. Perkara itu dikayu Ketua Pemuda Ulama PAS Pusat Datuk Ahmad Yahya. Ahmad Yahya menyampaikan ucapan penutup dalam majlis itu berkata, setiap sasaran dakwah sebenarnya pendekatan dan juga cara yang berbeza. Sanusi karaoke PAS okey, tetapi Kelantan haram perniagaan karaoke. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng mengkritik Dewan Ulama PAS kerana memberi lampu hijau kepada Sanusi terlibat dalam aktiviti karaoke. Walaupun Ahmad Yahya mendakwa karaoke dibenarkan menurut Islam, negeri Kelantan melarang semua perniagaan karaoke. Sikap tidak istiqamah ini menimbulkan persoalan jelas. Mengapa pemimpin seperti PAS, seperti Sanusi boleh menikmati karaoke, tetapi orang biasa di Kelantan tak boleh? Macam saya debat dengan mamak itulah. Dia maki saya. Tohang. Saya kata, okey, kau nak maki aku tak apa. Kau maki sekali Sanusi, kau berani tak? Tak apa lagi, aku nak pergi makan.
Kenapa pula? Kau nak maki aku, okeylah, tak apalah. Hak engkau nak memaki aku. Tapi kau maki sekali Sanusi yang menghina Sultan Selangor. Kata terpaling pejuang Sultan Agong. Maki sekali Sanusi sebab menghina Sultan Selangor. Rakyat Selangor nak tengok ni. Ni orang Kedah lah ni. Dia Muhammad ni orang Kedah. Kunta Kinte dia pakai nama kan. Tak apa Is, aku nak pergi makan dulu. Sebab apa? Sebab aku ni orang biasa. Sebab aku ni rakyat biasa. Aku ni orang yang lemah. Tak ada harta. Bukan orang kaya. Sedangkan dia pemimpin tinggi. Konon-kononnya pemimpin di bawah ulama. Kalau karaoke aku haram. Dia tak apa berdakwah. Hukum ni tak ada dualism tuan-tuan. Bak kata musang berjanggut lah. Cerita musang berjanggut tu memang satu kritikan kepada pemimpin-pemimpin agama di dalam negara kita. Kanda buat tak apa. Sebab undang-undang kanda yang tulis, kanda boleh padam. Hukum tak apa. Pada kami tak apa. Tak munafik. Pada kami tak haram. Kerana apa? Kerana kami memperjuangkan Islam. Ini bukan perjuangan Islam, tuan-tuan. Ini adalah memalukan Islam itu sendiri. Ini memang hijacking. Memang telah mencemarkan Islam itu sendiri. Bercakap dung-dang tentang agama. Fakta ke laut. Cerita tentang tak bagi minyak, menghapuskan ataupun mengambil, meniadakan royalty. Royalty tak pernah ada pun. Diakui sendiri oleh Hadi Awang suatu jadi suatu dia jadi menteri Menteri Duta Khas ke Timur Tengah. Pada masa itu, apa beliau kata? Pada masa dia jadi Menteri Duta Khas, merangkap menjadi, whatever lah jawatan tu panjang sangat, ke Timur Tengah, sewaktu 2021 tu dia kata apa? Apa? Di mana mereka pada waktu itu? Kenapa menjadi syaitan bisu dalam hal royalty? Tiba-tiba sekarang nak buat doa. Ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Buat kunut azilah. Tuan-tuan, saya nak cerita. Malam ni, ribut dekat Kedah tau. Dekat Terengganu, saya tengok ramalan cuaca tadi. Hujan malam ini dan seminggu ini di Terengganu dan Kedah. Kita doa tak ada apa-apa yang berlaku lah. Kan? Tetapi berhati-hati dalam menunggang agama. Saya kata tuan-tuan, saya tutup dengan ini. Kerajaan Madani ini adalah kerajaan sebaik-baik kerajaan Islam. Siapa berani mempertikaikan benda yang saya cakap, kita naik, kita debat. Segala benda yang kita bawa ini adalah selari dengan Islam. Bukan sempurna, tidak sempurna, tetapi sudah banyak yang dah mencukupi dan mencakupi kehendak agama itu sendiri. Ini yang kita nak, perjuangan yang kita nak. Inilah sebenarnya yang kita bawa. Kita ni sebenarnya tuan-tuan, pejuang-pejuang yang membawa Islam yang sebenar. Inilah Islam sebagaimana yang ditunjulkan oleh Nabi SAW. Bukan Islam ni membuang kemajuan. Islam tidak pernah menghalang kemajuan. Tidak pernah menghalang intelek. Malah Islamlah yang menggalakkan intelek. Salah satu hadis sahih mengatakan bahawa menuntut ilmu itu wajib pada setiap umat Islam. Ya, menuntut ilmu hingga sampai ke negeri Cina itu hadis palsu. Tapi ada satu hadis, menuntut ilmu itu wajib pada setiap umat Islam, lelaki dan wanita. Islam menekankan tentang penting ilmu. Di sini tuan-tuan, kita nak kena nampak dan tonjolkan. Di sini penting kerajaan kita. Kita ni tak sempurna. Saya tak pernah kata kerajaan Madani ini sempurna. Tetapi kalau kita tengok secara rata-ratanya, bila sebuah kerajaan ditadbir dengan baik, dengan beretika, dengan bertata kelola yang baik, kita tengok hasilnya pada rakyat bagaimana. Tuan-tuan, nak pergi Penang semalam 10 jam. Biasa pergi Penang ni 3 jam. 3 jam lah. Tipu lah 3 jam. 5 jam lah. Kalau safe driving kita kata. 5 jam sampai. 10 jam tuan-tuan. Kita tak cerita bagi Kelantan pergi Terengganu lagi. Orang duk kata rakyat susah jalan jam. Apakah pada dia dakwah. Jihad. Pada kita jahat. Fatwa dah keluar lah. Kita boleh karaoke. Boleh buka karaoke dekat Kelantan sekarang ni. Harap siapa-siapa toke karaoke, bukalah karaoke di Kelantan. Macam. Terengganu ada karaoke Jangan tak tahu. Kita pergi Terengganu tu ada karaoke. Kat Terengganu ada. Kan? Dan pemuda Muhammad Saifizi Saidon ni berkemungkinan akan kena ambil tindakan tau. Kerana mendakwa perkara sedemikian terhadap pemimpin. Tetapi kita perlu ramai orang macam Saifizi Saidon ni
yang mengkritik PAS daripada dalam. Perwakilan kesal kepimpinan PAS gagal kawal selia kualiti pemimpin. Muhammad Saifuddin Saidun menyelar kepimpinan parti yang didakwa gagal memantau kualiti pemimpin mereka dan menteri besar di negeri-negeri yang diterajui. Katanya ada negeri yang menteri besar tidak menghadiri mesyuarat Badan Perhubungan Negeri yang sepatutnya menjadi panduan kepada kerajaan. Malah kata Muhammad Saifuddin, akhlak dan asas kepimpinan Islam yang sepatutnya dipegang telah terabai berbanding pada masa lalu apabila PAS begitu ketat mengawal selia kualiti kepimpinan dengan sangat ketat. Sekarang ini, mereka bukan mengawal selia dengan sangat ketat, mereka lebih suka wanita-wanita berbaju ketat. Alamak, alamak. Alamak, alamak, alamak. Alamak, kantoi lagi. Karaoke di malam hari. Tujuan apa tuan-tuan? Berdakwah. Itu agaknya bila kantoi bini nombor 2 itu kan, bini pertama. Bini pertama rupanya tak tahu kan. Itulah dia. Alright, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan. Seperti mana yang saya kata, 20 hari bulan ini. Terima kasih 5, 4, 5, 6 ribu orang menonton kita ni. 20 hari bulan ini kita akan ada di Aziata Bukit Jalil menyambut reformasi. Kita insya-Allah jom tuan-tuan perempuan, jom kita ke Bukit Jalil, mari ramai-ramai. Kita jumpa di sana Aziata Bukit Jalil bermula jam 8 malam dan semoga kita kalau jumpa saya tegur-tegurlah saya kan. Insya-Allah sama-sama kita memperjuangkan reformasi, sama-sama kita bersama membentuk negara yang lebih baik berdasarkan kepada Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan insya-Allah semoga kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim diberkati sehingga negara kita juga diberkati. Selamat malam, selamat beristirahat, yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.